Hai, Assalamualaikum. What is up everyone? Welcome to Farah Joy channel. My name is Farah and thank you for coming to my first YouTube vlog. Okay, iklan sekejap memandangkan ini adalah first YouTube vlog saya. So, kebarangkalian besar akan ada banyak kekurangan lah dari segi penggunaan bahasa, dari segi cara saya shoot, angle, cara saya edit, and mungkin juga dari segi audio saya. So, hopefully you guys can support me and subscribe and comment dekat bawah apa yang patut saya improve lepas ni. Okay, untuk first YouTube vlog ni, kenapa saya buat YouTube channel? It's a very long story for me to share, but I hope that I don't make this video any longer than 4 minutes. I hope so. So untuk first, sebab saya nak cabar diri saya nak keluar daripada comfort zone. Saya nak cabar diri saya untuk buat something yang saya rasa selama ni saya tak mampu buat. And in case lah kalau in the end saya memang tak boleh nak confront lah dengan kata this kind of cabaran, maybe sekurang-kurangnya saya harap saya boleh improve something and learn something lah from this experience. Second, to be honest, I was really scared. Saya takut sebab kalau kita tengok dekat social media platform sekarang ni, kebanyakannya kita akan jumpa banyak komen atau post yang tak baik lah, yang tidak membina, especially dekat ruang komen yang menjatuhkan orang. Contoh macam body shaming, emotional justification, macam lelaki semua sama je, perempuan je yang betul. So komen benda ni dia bergantung kepada emosi ataupun komen-komen yang bersifat carutan, dan banyak lagi lah komen-komen yang tak membangun ni sebenarnya. Maybe lah lepas ni akan ada orang cakap hidup ni janganlah strict sangat, chill lah sikit, dan setakat satu dua tu anggaplah satu gurauan. Tapi that's the thing that I'm scared of, sebab benda ni kalau tak dibendung, lama-lama dia akan jadi tidak dapat dikawal. So macam kita tengok COVID cases sekarang ni, sepatutnya masa kes masih lagi 5-5 kita bendung dia sebaiknya lah, sebelum dia dah jadi makin berluasa, sebelum dah ada Delta variant, sebelum everything is messed up. Saya bagi satu perumpamaan. Cuba bayangkan satu padang yang luas, ada rumput yang sihat, ada rumput yang cantik, ada rumput yang separuh mati, ada rumput yang berduri. Okay, so macam mana kita nak pastikan orang ataupun haiwan bila lalu dekat padang ni, diorang tak terpijak pada rumput-rumput yang berduri? Actually dia ada banyak cara. Satu, kita boleh pagar rumput berduri tu so that orang tak terpijak lah rumput berduri tu. Tapi kalau kita pagar rumput berduri tu bukan pada satu tempat sahaja, dia ada banyak. So takkan kita nak pagar setiap tempat, betul tak? So kita buat cara kedua, kita boleh cabut rumput berduri tu. Tapi cabut sahaja sebenarnya tak menyelesaikan masalah, sebab bila kita cabut mesti akan ada saki-baki akar. So kita cabut pun dia akan tumbuh balik, walaupun mungkin lambat ke, tapi dia akan tumbuh balik. So mungkin cara ketiga, kita boleh buat cara agresif sikit lah. Kita bakar terus satu padang tu, rumput baik ke, rumput sihat, rumput cantik ke, rumput berduri ke, semua mati. Macam kita buat kemoterapi lah untuk pasien yang ada kanser, untuk kita matikan semua sel-sel jahat tu. Tapi one thing yang kita kena tahu, sel-sel jahat ni diorang punya surviving skill diorang jauh lebih tinggi, jauh lebih dominan daripada sel-sel lain. That's why bila patient buat kemoterapi pun, sel kanser tu tetap masih ada. Tak banyak tapi tetap masih ada. So in the end, untuk patient yang ada kanser tu, sambil buat kemoterapi, dia kena lawan juga dari dalam, sambil tu makan makanan yang sihat, so that dia boleh survive lah ada kanser. Macam tu juga untuk sebuah padang yang ada rumput berduri, ada rumput yang sihat tu, kita tak boleh ambil satu sahaja jalan penyelesaian. Kita kena buat banyak, kita kena cabut, at the same time kita kena tanam lagi banyak rumput-rumput yang elok, so that bila banyak rumput-rumput yang elok, rumput-rumput yang sihat ni, kalau ada rumput berduri pun kita pijak, kita tak terasa sangat. Macam tu jugalah dalam hidup ni, kalau lagi ramai orang yang ajak kebaikan, lama-lama yang buruk, yang berduri tu kita tak terasa sangat pun.
Yang duri ni memang takkan dapat hilang daripada dunia ni, tapi at least kita boleh dapat bendung. Cuma masalah realiti kita sekarang adalah bila yang baik-baik ni pilih untuk berdiam. Hari ini kalau kau yang baik-baik ni diam, mungkin boleh hadap, boleh survive lagi this toxic culture. Tapi kita tak tahu lagi anak kita, generasi akan datang boleh hadap atau boleh survive tak toxic culture ni. Silap-silap dia orang pun boleh terpengaruh. So video ni saya buat adalah untuk kita buka mata kita selagi belum habis nafas, lagi tu belum tamat. Jangan give up untuk bendung satu keburukan. Lagi ramai yang join untuk ajak ke arah kebaikan, lagi membangunlah satu masyarakat, lagi bangunlah masyarakat kita. So in the end, harapnya kita boleh dapat lahirkan generasi akan datang yang bakal jadi pemimpin negara, yang menjaga negara kita. Selamat Hari Merdeka!